Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kelas mengaji tulis tesis untuk level 2. Alhamdulillah kita dah sampai kepada topik kepentingan kajian. Hari itu kita dah masuk dah kepentingan kajian ataupun significance of study ataupun significance of research. Kita dah bagi contoh 3 tesis. Jadi hari ini sebab saya rasa topik ni antara topik penting sebab dalam defense dan juga di Viva kerap ditanya dari segi sumbangan ataupun expected finding kajian ini. Jadi justru pakcik mungkin mengambil tiga kali pertemuan, iaitu ini pertemuan yang kedua untuk kepentingan kajian kedua. So kita akan ada lagi satu sesi untuk kepentingan kajian yang ketiga. Pakcik mohon maaf ada yang request. So contoh yang diberi untuk 1 dan 2 ni kebanyakan ataupun semuanya dalam bahasa Inggeris, iaitu tesis dalam English. Jadi pakcik usahakan akan masukkan beberapa contoh untuk siri yang ketiga nanti. Secara total siri kita akan dah masuk siri yang kelima, tetapi kepentingan kajian yang ketiga nanti saya akan masukkan beberapa daripada tesis yang ditulis dalam bahasa Melayu. Seterusnya kita teruskan. Hari ini kita ada lagi 4. So kita ada 4, 5 dan 7 sampai 7 tesis kita tengok. Ini kita bedah dan bagaimana kita dapat belajar. So di akhir nanti kita akan sedikit buat kesimpulan dan kita akan nampak bagaimana nanti kita dah habis mungkin 12 tesis. Nanti kita akan nampak bagaimana pattern dia. Apa yang kita boleh andaikan. Jadi perenggan pertama nak tulis apa, perenggan yang kedua nak tulis apa, perenggan yang ketiga nak tulis apa, perenggan yang keempat ada. Jadi sebelum pakcik buat level 2 ni, sebenarnya kalau ingat masih lagi dalam level 1 pakcik dah bagi template. Sebenarnya template tu pun sebenarnya pakcik dah investigate tesis-tesis yang ada dalam dan luar negara, dan begitulah secara idea je. Jadi kalau kita faham dari segi template tu, kita pindahkan pula dalam bentuk perenggan. Terpulang, kalau supervisor ada yang dah setuju bahawa dengan hanya menggunakan template itu, rajah itu masukkan dalam tesis memandai, ataupun ada supervisor yang minta diterangkan juga dalam bentuk perenggan, justru untuk level 2 ni pakcik banyak menunjukkan bagaimana untuk menulis dalam perenggan. Ada cara sebenarnya, sebab tu di peringkat awal ni, di dalam bab 1 especially, pakcik menekankan dari segi proses simplified. Sebab tu banyak contoh yang pakcik bagi adalah melihat pada tesis-tesis yang mana kepentingan kajian ni tidak ditulis terlalu panjang, supaya kita boleh terus faham secara objectively and focus dia apa yang patut kita tulis. Seterusnya kat sini tajuk ini adalah daripada satu tesis daripada Nur Tutiani sebenarnya, Abdul Wahid. Dia ni buat PhD di UPM, dah tamat lah maksudnya PhD dia pada tahun 2019. So tajuk tesis dia adalah Problem Posing Multimedia Module and its effectiveness to enhance student performance in Form 4 Biology. Maksudnya dipelajari di tingkatan 4 untuk subjek biologi. So dia nak buat satu multimedia module. Dia letak kat sini 1.8 dalam tesis dia dengan tajuk dia Significance of Study. Baca-baca kat sini ada 4 ayat yang diperbincangkan. Dia ni agak menarik kalau tanya saya. Kalau kita melihat kekuatan dia dalam tesis dia ni, sebenarnya kekuatan dia, kita boleh melihat setiap perenggan apa tema dia. Jadi dia betul-betul belajar dan dia memperhalusi bahawa setiap perenggan tu perlu ada satu tema yang khusus untuk diperbincangkan. Jadi orang tahu perenggan ni apa. Jadi kalau dia ni, saya yakin kalau panel tanya buka muka surat 88 perenggan kedua, apa yang nak terangkan, dia faham. Dan saya silap soalan itu tak akan dikemukakan sebab memang tak ada isu tu sebenarnya. Alright, kita pergi kepada perenggan yang pertama dia. Topik dia sentuhkan topik dia terus. Problem posing is widely used as the pedagogy approach in mathematics education. So ada citation kat situ, to promote critical thinking skill among student. Jadi yang nombor 1 ni sekadar nak beritahu dia punya penerangan topik, iaitu problem posing dalam kaedah dalam pendidikan lah. Dalam kes ni pendidikan ni adalah
contoh kat sini dia bagi mathematics lah kan. Walaupun tesis dia adalah biologi, kita sekarang nak membincangkan apa yang ada dalam literature. Tapi yang peringkat pertama ni kita nak beritahu secara umum apa topik dia, problem posed dalam kaedah pendidikan. Okey, perenggan kedua dimulakan ayat, however the usage is still in infant stage in biology education. Bagi matematik mungkin ada kajian, tetapi bagi bidang biologi boleh dikatakan masih di peringkat awal. Okey. Through, ni ayat nombor 3 through previous studies pertaining the mathematics, it is a post that through problem solving student can use higher order thinking skill, hot lah dalam education dipanggil, in completing the challenge task. Okey, tadi poin nombor 2 dia menyatakan situasi kritikal kenapa perlu ada dalam pendidikan, especially dalam subjek biologi. Yang poin nombor 3 ni dia nak beritahu kelebihan dalam menyimpulkan beberapa topik ini dapat memberi kesan positif kepada pelajar. Okey, tapi dalam perenggan ni sebenarnya pakcik nyatakan poin ayat di nombor 3 tadi, through previous study pertaining mathematics, it posts that through problem solving student can use higher order thinking skill in completing the challenge task. Sambung sebab ayat 3 ayat 4 adalah sama. Therefore, it is believed that by using problem posed in biology, student will demonstrate similar capability. So nak beritahu bahawa okey, kalau subjek matematik kita dah tahu, biasa kalau buat hot pun dia dah apply. Tapi bagaimana pula untuk subjek biologi? Sebab tu dia menyimpulkan bahawa daripada kajian lepas dalam matematik, seterusnya dalam kajian ini menumpukan pada subjek biologi akan dapat memberi impak ataupun positif punya dapatan kepada subjek biologi juga. Jadi just nak beritahu kat sini, banyaknya kajian lepas dalam topik matematik, tetapi biologi masih di peringkat awal. Dan seperti mana kalau subjek matematik dapat manfaat dia, dapat impak positif, dan itu juga diharapkan kepada subjek biologi. Itu perenggan pertama dia. Okey, ada 4 ayat dan ada penerangan. Seterusnya kita pergi perenggan yang kedua. Okey, beside, dia ni banyak guna perdana wacana lah. Tadi however, yang ni beside. Okey, sometimes pakcik dah tak buat line warna kuning dan warna hijau, bukan apa, sekarang kita dah faham dah bahawa penting juga perdana wacana. Macam siri-ciri yang siri 1 dan siri 3 memang pakcik ada highlight kata-kata ayat-ayat yang kadang-kadang untuk mengikat, kadang-kadang benda tu perdana wacana. Mungkin ada setengah-setengahnya lepas-lepas sini ni mungkin pakcik tak terlalu detail dengan tu. Sebab yang paling penting adalah kita melihat pada penulisan secara keseluruhan. Okey, beside, to date, ni kita boleh belajar lah cara kaedah. Beside, to date, ini koma, besides, koma, to date, koma, attempt to integrate multimedia presentation and problem posed in one instructional package is still infant stage in Malaysia. So yang pertama dia nak menjelaskan bahawa dengan elemen sekarang ni pembelajaran untuk menarik minat pelajar, so kita perlu ada elemen teknologi. Dalam kes ni dia highlight adalah dari segi persembahan multimedia masih dari peringkat awal. Okey, tapi dia dapat memberi sumbangan lah dalam konteks pendidikan, lagi-lagi pendidikan abad 21. Jadi poin nombor 1 dia dapat menjelaskan dan mengintegrasikan multimedia yang dia nak kaitkan dengan problem post, dapat memberi sumbangan, dan kerana buat masa ini amalan ini masih lagi di peringkat awal. Okey, secara teori, perenggan yang kedua kan, dia ayat, theoretically this study aim to extend literature by integrating a unique problem posed instructional strategy, so short form pada PPIS, with the cognitive theory, multimedia learning theory, CTML, to teach biology subject. Okey, secara teorinya pada ayat yang kedua ni nak beritahu apa objektif kajian ini dijalankan lah, ataupun kajian ini dinyatakan. So kajian ini nak beritahu dia nak buat apa dengan melibatkan beberapa teori. Okey, seterusnya kita pergi pada perenggan yang ketiga. Tadi dia cerita dari segi theoretical punya part. Ini bagusnya dia tulis sini cari theoretical part. So kat sini dia mulakan ayat methodologically, di koma je, methodologically this study took different avenues by integrate DDR type 1 and type 2, which explained both based on the systematic process to develop ProPOS-M. Ini ProPOS-M adalah design yang dibangunkan sendiri,
and focusing on the experimental design to test the effectiveness of module to reach respondent. So dia ada develop yang kita panggilkan modul lah, modul. So dengan design propose M, dan dia juga akan buat eksperimen untuk lihatkan efektif. Jadi perenggan yang pertama ni sebenarnya bincang pasal metodologi. So secara metodologi menjelaskan proses metodologi dengan menggunakan DDR1, DDR type 2 dan juga experimental. Dan dia buat eksperimen nak tengok keberkesanan. Okey. Perenggan yang kedua dia kata this study perhaps will enrich the literature review on how integrating DDR type 1 and type 2 can be done in one study. Okey, ingat apa-apa pun kita masih dalam bab 1 kepentingan kajian akan guna ayat will ataupun akan, sebab belum dapat lagi, ni baru expected. So perenggan ni nak beritahu bahawa dengan penyelidikan ini dapat mengisi kekurangan literature review dalam mengintegrasikan konsep DDR type 1 dan type 2 dalam satu kajian. Okey, jadi dia start dengan theoretically, kemudian dia sambung dengan methodologically. Yang ketiga adalah practically. Kalau you all masih ingat, Tuti ni memang sahabat saya juga, dan dia juga masih dia buat PhD, ada juga dia join kelas pakcik. Dia bagus, dia seorang budak yang rajin, pelajar rajin. Sampai sekarang pun walaupun dia dah habis PhD, dia masih seorang yang rajin dan ada passionate dengan R&D. Sebenarnya bagus ini. Okey, seterusnya perenggan yang keempat, practically this study potential will provide an alternative tool to promote Lot and Hot in the biology classroom. Okay, ayat pertama ni dia nak beritahu bahawa kelebihan dapatan kajian ini, modul ini dengan test dengan eksperimen ni, so dia akan menjadi satu alat alternatif dalam nak meningkatkan Lot dengan Hot lah, high order thinking. And kemudian nombor 2 dia kata this study would also to provide alternative module for biology teacher to teach biology in the classroom and subsequently can overcome the time constraint issue to prepare teaching material. Biasa modul akan jadi bahan pengajaran lah. Poin nombor 3 dia kata this study will also provide framework that act as the guideline for teacher on how they want to perform problem posing activity in their classroom. Okey, secara jelas, secara praktikal dia menjelaskan kesemua objektif utama kajian ni. Nak jadikan satu sebagai alternative tool dalam HOT dengan adanya modul sebagai bahan material, dan yang ketiga akan jadikan satu framework ataupun rujukan dalam memacu menyelesaikan masalah problem pose activity in their classroom. Poin nombor 4 dia kata as past literature has shown that problem pose will produce promising problem result among students. Okey, ada beberapa citation, ada 1, 2, 3, 4. This study will provide empirical explanation for effect problem pose student academic performance in biology. So kat sini nak beritahu banyaknya kajian sebelum ni memang ada yang tunjuk bahawa aspek problem solving ni ada je beberapa kajian nak buat, nak menunjukkan bahawa sehingga kini topik ni merupakan satu topik yang relevan dan praktikal. Tetapi kelebihannya artikel ini nak menunjukkan satu empirical, penjelasan secara empirical, nak tengok kesan problem posed to terhadap student academic performance, especially kat sini adalah dia punya kekuatannya adalah dekat dia memilih subjek biologi. So mungkin sebelum ni kita tahu antara subjek yang favorite dalam pembelajaran pun mungkin matematik dan bahasa Inggeris, tetapi dia ambil subjek sains, kita tahu tak ramai ataupun susah nak tarik orang minat subjek biologi ni. Jadi mungkin kaedah pembangunan modul dengan ada sentuhan presentation multimedia and dengan high order thinking tadi itu dapat menyelesaikan masalah utama dalam kajian ni. Okey, itu saja. Jadi kita boleh buat kesimpulan, dia memang secara peringkat awal dia mulakan dengan umum, kemudian dia start dengan theoretically, kemudian dia methodologically, dan last sekali dia akhirkan dengan practically. Okey. Okay, seterusnya kita pergi pada satu tesis yang lain pula. Seronok bedah tesis orang ni dan ambil kelebihan-kelebihan ni. Saya rasa tak pernah berapa tahun dah saya jadi mengajar tulis tesis. Saya rasa level 1 dan level 2 sebelum saya bersyukur you all teruskan kelas pengajian ni, saya bersyukur dengan diri sendirilah.
diberi peluang, diberi kesihatan dan diberi idea yang baik untuk teruskan level tu. Kadang-kadang saya pun akan rasa kepuasan pada diri sendiri lah. Kekurangan ada sana sini lah, tapi untuk mencetuskan sesuatu pembelajaran postgrad ni, bagi saya cuba yang terbaik lah. Okay, jadi sebelum kita dia sebenarnya inilah nilai-nilai dalam mencari ilmu dan menyampaikan ilmu. Kadang-kadang kita seronok dengan mendapatkan ilmu lah kan. Kadang-kadang kita dah lihat tesis tapi kita tak membedah. Jadi bila kita bedah ni, dapatkan masaj kita punya rasa minda lah, supaya kita boleh teruskan berfikir dan terus mengapply. Okay, itu apply sangat penting lah. Okay, tesis yang kedua ni adalah daripada banyak tesis kadang-kadang pakcik ambil daripada, ingat tak, 25 database yang kita belajar untuk dapatkan tesis-tesis. So kat situ kita gunakan dapatkan artikel. Tapi pakcik memang suka Malaysia lah. Jadi banyak tesis yang kadang-kadang pakcik ambil daripada Malaysia walaupun belajar dekat luar negara. Okay, ni contoh dia. Okay, so paper seterusnya daripada Duratul Ain Abdul Razak. Okay, PhD tesis daripada ini kalau salah sebut minta maaf lah Bournemouth University, Bournemouth University. So saya ambil ni daripada ethos, database details. So topik dia adalah learning to lead and strategic decision making in share leadership organizations, challenge and prospect for startup SMEs Malaysia. Okay, learning to lead and strategic decision making in share leadership organization, challenge and prospect for startup SMEs Malaysia. Okay, sebelum pakcik bedah ni, pakcik nak minta maaf lah. Pemilihan tajuk untuk kita buat bedah ni bagi pakcik adalah sesuatu yang semua orang mudah untuk faham. Yang berkaitan dengan kehidupan kita, yang dari segi aspek. Kita biasalah orang yang bekerja. Bagi saya orang postgrad ni orang yang bekerja. Kita tahu pasal organisasi, berkaitan dengan kehidupan kita, berkaitan dengan kebiasaan dia. Kita ada anak dan kita pernah pergi ke sekolah. Jadi topik sekolah yang semua orang boleh faham. Kita pernah ada jual beli barang kedai runcit. Kita pernah duduk dekat company, dalam organisasi. So benda-benda yang basic lah, tapi tak kompleks lah. Jadi pakcik ambil benda tu, cuma pakcik akan fikir, okay, yang ni tadi buat kuantitatif, yang ni buat case study, yang ni buat modul. Jadi pada pandangan pakcik akan variety in term of metodologi ataupun kaedah penulisan. Okay, kita belum masuk lagi kaedah penulisan yang betul-betul rigid. Okay, ramai yang nantikan synthesize, critically, analysis. Pakcik memang simpan tu dekat bab 2, dekat literature review. Jadi bab 1 ni kan biasanya ringkas. Jadi approach yang pakcik buat adalah minimize, pemilihan ayat yang tepat, variety, nak meyakinkan bahawa itulah, pusing-pusing balik itulah you kena jelas. Kalau nak tulis problem statement, apa poin-poin penting. Kalau nak tulis kepentingan kajian, apa poin-poin penting. Mungkin di level 1 kita belajar, tapi level 2 kita tengok jenis-jenis penulisan. Okay, nombor 2 ni, Duratul Ain Abdul Razak ni, learning to lead and strategic decision making in share leadership organization, challenge and prospect for startup SMEs Malaysia. So peringkat pertama dia peringkat pertama dia cerita okay, alright. Dia pecahkan dia 1.51, dia 1.5 adalah the significance of the study. Okay, jadi dia pecahkan 1.5 tu ada 1.51, dia tulis tu theoretical. 1.52 adalah empirical evidence. Okay, empirical evidence maksudnya merujuk pada dapatan lah. Okay, so dia pecah pada theoretically dengan empirical evidence. Tadi kebanyakan tadi pecah macam Nur Tutiani tadi, dia pecah dari segi aspek theoretically, methodologically dan juga practically. Okay, kita go through yang Duratul Ain ni. Okay, theoretical dia, from the theoretical aspect, kita straightforward je. Itu kadang-kadang kena belajar tu ayat tu. From the theoretical aspect, share leadership is proposed to help high growth organization to cope with the complexity of business environment from a leadership context, which a single leader has limitation to posing a complete package of an excellent leader in the terms of skill and abilities. So ada citation.
Okay, so yang pertama ni dia kata secara teoretikal topik ini iaitu leadership dapat membantu memberi kepentingan. Spesifikasinya adalah pada organisasi. So dari segi teoretikal aspek memang ada aspek kepimpinan ni dapat membantu kepada organisasi. Itu yang pertama. Poin yang kedua dia kata the majority of the studies are done with these two field. Kebanyakan kajian-kajian study dah ada orang buat, iaitu healthcare and education industry. Within the business industry, ayat nombor 4 sambung. Within the business industry, the study are scarce, especially on SME startup venture that has lot potential area to be explored. Okay, nak beritahu bahawa banyaknya kajian yang secara umumnya banyak dalam kajian hospital, contoh ataupun kesihatan, healthcare dan education, tetapi melibat kepada aspek perniagaan, lebih zoom kepada startup SME, masih banyak ruang yang kita boleh mengisi ataupun kita explore. Itu yang poin yang kedua lah, menjelaskan penumpuan kajian ni yang relevan, banyak dikaji, maksudnya bagus, maksudnya in dengan industri dengan practically. Okay, tertumpu menjelaskan fokus kajian ini dapat mengisi ruang yang masih belum dieksplorasi, yang startup SME. Okay, dalam topik ni lah. Okay, perenggan yang kedua tadi cerita theoretical, 1.52 adalah empirical evidence. Dia ada bracket Malaysia lah sebab kajian ni buat kat Malaysia. The main contribution of this study to the leadership field is the acquisitions of a better understanding of leadership process from the shared leadership perspective among leader of high growth biotechnology SME startup in Malaysia. Okay, so yang pertama ni sekarang nak beri sumbangan, beritahu sumbangan kajian utama ini melalui topik dia terhadap industri SME. Topik kat sini bermaksud adalah leadership lah. Menjelaskan sumbangan kajian utama ni melalui topik kajian dalam kajian terhadap industri iaitu SME startup. Okay. Poin yang kedua, this research study focus on the three area. The growth impact on shared leadership practice, okay, the leader learning to lead process and the strategic decision making process from the shared leadership perspective. Jadi ada 3 keyword kat sini, baca ada tulis kat sini. Dia dalam kajian ni nak menekankan bahawa dia memberi penumpuan kepada 3 area, iaitu grow, learning and strategic decision making. Jadi empirical evidence dia, dia beritahu dia dapat memberi sumbangan specifically kepada startup SMEs, dan secara khususnya kajian ini hanya menjelaskan secara empirical and evidence dia kepada 3 area: grow, learning and strategic decision making. Okay. Kemudian yang terakhir, dia ada pecah tadi 1.51, 1.52 untuk perenggan yang kedua. Dia cerita kat sini metodologi, tapi dia tak sebut metodologi. Dia mulakan ayat, a qualitative approach is employed within this research study due the richness of the information. This helps to understand further the phenomena of leadership from a leadership settings. Ayat nombor 2, it gives better understanding on leadership process, the challenge and in the implementations, and the impact of growth within the selected samples. The current study gives better insights on the shared leadership practice with this case study. Okay, perenggan yang ketiga ni nak beritahu tentang satu penyelidikan dapat dijalankan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Secara metodologi, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, kajian ini dapat menjelaskan fenomena. Fenomena merujuk pada kajian kualitatif, topik dekat sini adalah leadership dari segi proses, cabaran dan implementation, pelaksanaan. Jadi dia punya conclude dia beritahu kajian ini dapat disempurnakan dengan menggunakan metodologi kualitatif, memberi penumpuan dalam menyelesaikan fenomena, iaitu topik kajian ini leadership, kepada 3 bahagian, iaitu proses, cabaran dan pelaksanaan. Okey, kita terus kepada paper yang ketiga dan merujuk secara total dah ke-6. Hari tu 3, ni dah ketiga, yang ke-6. Okey. Tajuk ini saya ambil juga daripada Ethos, database Ethos. So di UK tapi orang Malaysia. Topik dia simple. Saya rasa benda ni menarik ni sebenarnya. Kalau tesis di Malaysia kadang-kadang kita
Kalau di UK pun boleh accept, why not in Malaysia juga kita boleh explore benda ni. Okay, ni PhD. Okay, tajuk dia adalah Sustainability Adoption in Hotel Restaurant. Sustainability Adoption in Hotel Restaurant Evidence from Malaysia. Tajuk dia simple, pendek je. Okay, nak tunjuk bagaimana kelestarian kita terapkan kelestarian di restoran hotel. Kajian di Malaysia, evidence from Malaysia. Okey, tesis ni boleh tulis oleh Juliana Anak Langgat. Betul kan, Langgat kan? Minta maaf kalau salah sebut. Juliana Anak Langgat 2019. PhD tesis University of Exeter. Minta maaf lah, saya tak pernah pergi UK ni, tak tahu pula nak sebut. EXETER. Okey, jadi daripada tesis University Exeter. Minta maaf kalau sebut, salah sebut. Okey, ini best. Pakcik letak dalam satu slide ya. Okey, dia memang dipecahkan dua bahagian. Sama juga dia pecahkan theoretical dengan organisation. So organisation tu praktikal lah. Okey, dalam satu perenggan, tapi dia buat point-point. So dia ada pecah bahagian A dan bahagian B. Bahagian A ada 2 ayat, bahagian B ada 1 ayat. Jadi 2 campur 1 3. Jadi pakcik combine jadi 3 ayat lah. Okey, yang pertama adalah bahagian theoretical. Jadi pakcik gabungkan theoretical tu dalam penjelasan. Ayat pertama dia kata the body of knowledge theoretical. Ayat pertama dia, an original contribution to existing knowledge in this field by providing a sustainable framework model. Itu nombor 1, which help to influence the intention of national hotel manager to adopt sustainable practice. Maksudnya restoran hotel kita melaksanakan kelestarian, amalan kelestarian. Nombor 2, ayat untuk aspek theoretical, an examination of the compatibility of the diffusion of innovation theory. Dia nak gunakan diffusion of innovation theory. Okay, ada scholar dia Roger kat sini, Rogers 2003. Organization characteristic, tadi innovation theory. Yang kedua adalah organizational characteristic. Dan yang ketiga adalah environmental characteristic, which help provide a relationship between the variable. Jadi yang point yang pertama ni untuk highlightkan dari segi aspek theoretical ni bagi topik sustainability adoption in hotel restaurant. Dia nak beritahu secara theoreticalnya topik ini dapat membantu membangunkan framework, iaitu sustainable framework model dengan mengukur tadi teori menggunakan innovation theory dan juga karakteristik. Ada 2 karakteristik tadi, organizational karakteristik dan juga environmental karakteristik dalam memberikan impak atau kepentingan kepada organisasi. Dalam kes ni adalah restoran hotel. Okey. Ayat yang kedua, pengkhususan kepada practically. Tapi kat sini tulis the Malaysia Hotel Industry bracket organizational. A new sustainable framework. Dia ada perkataan new. Maksud kat sini mungkin sustainable framework ni adalah benda yang baru untuk apply dekat hotel restoran, which can be applied in the hotel industry and facilitate MHR transition from traditional practice to the sustainable practice. Maksudnya nak ubah daripada amalan kebiasaan tradisional kepada yang baru, iaitu kelestarian dengan dia berjaya membangunkan nanti sustainable framework. Dapatlah bantu dekat restoran. Jadi ayat nombor 2 ni secara praktikalnya kajian ni dapat memberi sumbangan kepada organisasi iaitu hotel dalam membangunkan sustainable framework yang baru menggantikan amalan yang lama ataupun tradisional. Okey, seterusnya kita pergi tajuk tesis yang lain pula. Okey, yang ni special sikit lah. Bukanlah special, ni tesis pakcik lah. Tesis pakcik pada tahun 2011-2012. Okey, topik ni adalah yang berkaitan dengan doctorate engineering. Okey, pakcik buat doctorate engineering di UTM 2008, 2011 balik, complete senat 2012. Okey, topik dia adalah structural analysis and tools for Lean Six Sigma, strategic control system and organizational performance. So pakcik lah Nurul Fazli Habibin, doctorate engineering dekat UTM. So pakcik cerita juga perenggan-perenggan pakcik, macam mana pakcik tulis. Okay, ni tahun 2008 masa buat. Dan kritik juga, sedap lah kritik diri sendiri. Pakcik pun nak kritik diri sendiri lah. Okay.
Nombor satu, pakcik mulakan ayat pakcik kan. Pakcik ni tengah belajar bahasa Inggeris. Kalau ada salah sini bahasa Inggeris, salah sebutan ke tesis pakcik ada salah sini, pakcik mohon maaf. Okay. Pakcik tulis 1.6, significant and contribution of research. Lain daripada yang lain. Ada orang buat significant of the study, significant of research, ada letak contribution, pakcik tapau dulu. Significant and contribution of research. Jangan ikut pakcik bincang dengan supervisor, ikut format universiti, ikut kesesuaian. Okey, saya lepas saya bincang dengan supervisor, accept dia punya topik untuk 1.6 ni, significant and contribution of research. Nombor 1, pakcik mulakan ayat untuk perenggan yang pertama. Several previous study have proposed to explore the integration between quality initiative, control system and organizational performance. So ada beberapa scholar. Pakcik nak beritahu dalam perenggan ni pakcik bedah sendirilah sebab tesis pakcik boleh betul-betul deep lah. Pakcik nak beritahu bahawa sebenarnya topik pakcik ni baru, tetapi secara ikhlasnya dalam dunia ni tak adalah benda yang terlalu baru. Banyak benda, kalau konteks pasal organisasi bekerja ni, dia dah ada dah orang sebelum tu, tetapi secara pengkhususannya belum ada. Lebih kurang macam tu lah. Jadi pakcik nak beritahu bahawa secara umumnya dalam bidang kualiti, control system dan organizational performance tu dah ada. Dalam topik ni sebenarnya pakcik nak kawinkan engineering dengan accounting. Secara umumnya ada. Secara umum ada. Perubahan culture, perubahan teknologi, perkembangan industri secara global dan persaingan ekonomi dan sosial sebenarnya menimbulkan beberapa perkara baru. Sebab tu pakcik gunakan ayat kedua, but in integrating. So dalam bidang engineering memang salah satu kelebihan dia menggunakan perkataan integrating set tu. In integrating these three strategy factors, yang tadi bidang quality, control system dan performance, some improvement process in the form of comprehensive set balance approach. Yang pertama tadi nak kata integrated, kemudian nak pastikan keseimbangan. Dalam engineering keseimbangan itu sangat penting. And strategic alignments. Masuk kat sini bila dah sampai kat stage decision making, kena strategic alignment. Jadi keyword adalah strategic alignments should be developed to produce a quality tool that serve as effective and systematic strategic business system to the automotive industry. Jadi point pakcik tu nak tunjukkan bahawa pakcik mulakan tadi beritahu berdasarkan kajian literatur, beberapa kajian umum atau asas yang sama telah dijalankan. Asas yang umum. Tetapi bagi mengintegrasi tadi itu, so statement pakcik bila kat sini beritahu menjelaskan dan justifikasi topik, iaitu tool sebagai kekuatan dan keperluan dalam mengintegrasi supaya dia menjadi lebih komprehensif, seimbang, strategik secara efektif dan sistematik. Okay, kalau tengok dekat sini pakcik menggunakan banyak approach sebenarnya. Pakcik memang tak sebut pun kuanti dan kuali sebab everything is actually kita solve by objective and objective. So ada istilah dalam manufacturing kita panggil management by objective. So dalam kes ni memang pakcik gunakan kuantitatif untuk set up instrumen. Kemudian daripada instrumen tu carry forward nak membangunkan satu alat. So alat ni memang kena sistematik dan efektif. Dalam membangunkan alat tu pakcik buat dua, iaitu pembangunan produk, iaitu membangunkan satu alat tu lah. Ada orang panggil sistem tapi kita orang lagi familiar panggil alat, dengan disokong oleh kajian case, iaitu case study, dan juga disebabkan sistem ni ada melibat decision making, so kita gunakan juga decision sign, multi kriteria decision making, iaitu menggunakan AHP analysis. Jadi kalau ikutkan software dari gunakan SPSS, guna AMOS untuk SAM, kemudian guna AHP analysis untuk multi criteria decision making, kemudian buat case study bersama-sama dengan buat validation yang terakhir. Jadi itu proses doctorate tu lah. Memang panjang sikit lah. Jadi kat situ nak beritahu bahawa dalam topik yang perenggan yang kedua ni untuk significant of study nak menjelaskan justifikasi walaupun kajian lepas tu dah ada, kenapa kita masih lagi nak buat kajian? Sebab kita mengintegrasikan menjadi sebuah set yang pakcik gunakan yang tadi menjadi lebih komprehensif, seimbang, strategik. Sebabkan pakcik bangunkan tool, tambah lagi dua iaitu efektif dan sistematik.
Kemudian perenggan yang ketiga, ada dua kat sini, ada dua poin penting kat sini. To date, it's very difficult to find quantitative or qualitative study that examine the relationship between three variable. Pakcik kat sini lah, Lean Six Sigma, strategic control system and organizational performance, and results leading to a method to integrating several quality initiative in creating a strategic business system. Pakcik nak kritik. Kritik dia sini ni. To date is very difficult. Sedap guna perkataan very. Kritik diri sendiri tu. To date is a very difficult to find quantitative of qualitative. Mungkin ya kita tak jumpa kajian dalam kuantitatif dan kualitatif yang secara empirically yang kita buat Lean Six Sigma, strategic control system and organizational performance tu, tapi tak payahlah guna perkataan very. Kat sini teguran khas untuk pakcik dan untuk yang semua, jangan terlalu besar Kita kena ada humble dalam penulisan, jangan gunakan perkataan very. Difficult tu okey. Difficult tu kadang-kadang kena cari perkataan lain yang lebih humble, limited dan sebagainya. Okey. Terus, thus the empirical research on Lean Six Sigma initiative is seen as very important. Lagi sekali gunakan perkataan very important. So tukarlah perkataan lain. And useful to be undertaken in increasing knowledge and understanding and managing business process by developing structural relationship between Lean Six Sigma model, SCS and OP. Okay, kat sini pun sebenarnya tak apa kena dari segi ayat. Okay, structural relationship model between LSS, SCS and OP, bukan structural relationship between the LSS model. Tu kesalahan pakcik yang pakcik nak kongsikan, kesilapan yang pakcik buat. Okay, research finding will, ni ayat yang kedua, will kena guna sebab belum dapat yang sebenar. Will lead to better understanding and provide new insight for qualitative initiative area where Lean Six Sigma and SCS are important to improve organizational performance. Yang ni okey. Tapi teguran khusus untuk tesis ini, jangan menggunakan ayat tinggi, especially kata very difficult, very important, very useful. So change another words. Okay. So perenggan ini, yang pertama dia menjelaskan kekurangan kajian secara empirikal dilaksanakan oleh sebelum ini, turut menjelaskan kenapa kajian ini perlu dilakukan supaya dapat meningkatkan pengurusan proses perniagaan. Seterusnya ayat kedua, dia beritahu kat sini dapatan kajian ini memberi kefahaman yang baik dan memberi pengisian baru dalam bidang kualiti inisiatif khususnya. Okey. Seterusnya, lepas kita ceritakan hubungan tadi antara tiga variable, after that, the Lean Six Sigma tool is developed as a strategic business system to assist decision making process for evaluation of suppliers. Kalau you ingat ayat tesis pakcik ni bukanlah sempurna, tapi boleh diambilkan beberapa contoh dan juga yang tadi teguran jangan ikutlah. Pakcik kekalkan term. Contoh dari awal tadi gunakan strategic business system decision making, dan itu juga yang pakcik tulis dalam problem statement pun. Jadi benda tu konsisten walaupun sampai ke pertengahan kajian. So ayat pertama, kajian ini membangunkan sistem perniagaan strategik LSSPI tool dalam membantu proses pembuatan keputusan. Okey, yang tadi untuk tadi pakcik sebut dari konteks metodologi dalam bidang kuantitatif. So sekarang ni yang objektif nombor 2 untuk bangunkan sistem. Yang pertama tadi set measurement. Yang sekarang ni untuk perenggan yang berikut ni, set ni nak cerita bangunkan alat. Okey. Kemudian ayat kedua, therefore to ensure that this tool is appropriate and valuable to automotive industry, case study. Saya kat sini cakap pula pasal case study. Should be carried out the study LSSPI tool to undergoing process such as validity process of LSSPI tool through identification strength, weaknesses and recommendation toward methodology guideline and tool improvement. Kalau you ingat contoh yang itu kita dah buat dengan Elita Abrina ni, kita satu guru satu proses, so lebih kurang samalah kita punya. Kalau orang tengok lenggok cara menulis, cara kita punya in the end output kita lebih kurang samalah, sebab because of dua-dua kita buat di manufacturing spesifik otomotif, di bawah supervisor yang sama, Prof. Syahri Yusof. Jadi dia memang ada satu ciri khas lah yang hampir sama. Jadi yang kedua ni secara khusus untuk membangunkan LSPI tool tu, alat tadi tu, kita menggunakan kajian case untuk mengesahkan alat, dengan untuk disambil itu dengan mengesahan alat tu kita dapatlah mengetahui kekuatan, strengthen, kelemahan, weaknesses dan penambahbaikan terhadap alat dan juga panduan metodologi. Dalam kat sini juga pakcik ada share
Masa level 1 pakcik ada membangunkan satu reka bentuk iaitu LSSPI. Yang itu dah memang pakcik copyright lah, intellectual property, bahawa design tu kita bangunkan sendiri ya. Supaya untuk tool ni, design ni kita design sendiri. Macam tadi Tuti ni dia bangunkan propose propose tu. So propose tu jadi propose modul, tapi dalam propose tu ada design. So yang tu pun dia harta intelek, supaya kita design yang kita bangunkan itu supaya kita dapatkanlah satu nilai idea, kita pergi MyPo dan kita copyright lah. It's good start dengan copyright dululah sebelum nak pergi ke fasa-fasa yang lain selepas ini. Okay, yang perenggan yang terakhir, pakcik conclude by developing structure relationship model. Yang pertama memang nak bangunkan model menggunakan AMOS tu, relationship, perkaitan antara konstruk punya hubungan untuk melihat effects. Okay. Dan LSPI tool. So dalam kajian ni selain daripada bangunkan relationship model, yang kedua adalah bangunkan tools. It is expected, sebab masih lagi dalam kepentingan kajian, to help researcher, practitioner in automotive industry. Okay, kalau ingat bahagian ini adalah bahagian sumbangan, tetapi pakcik cerita tambahan kat sini ada implikasi. Jadi kalau nanti pakcik buat conclusion lah to improve understanding and identify opportunity improvement the process of implementation Lean Six Sigma initiative, and also enhance decision making process for the evaluation of suppliers. So dia benda yang sama. Pakcik akan gunakan perkataan strategic business system, decision making, sebab itu memang yang pakcik tally daripada problem statement. Okay, jadi ayat yang kedua, thus in facing the global competition and uncertain global economics, it's important to organisation to see if the quality initiative is really compatible with the goal of the organisation, current needs and work environment, by integrating 3 kemuliaan ubah tadi where necessary to be developed as effective and systematic strategic business system. Okay, so yang poin yang kedua ni menjelaskan sumbangan sistem perniagaan ini terhadap model dan juga tools kepada industri iaitu otomotif dalam berhadapan dengan persaingan ekonomi global dan persekitaran kerja. Jadi poin yang terakhir ni sebenarnya, setelah kita beritahu kenapa kita nak bangunkan model tu dan apa kelebihan dia, kita membangunkan tools tu apa kelebihan dia, jelaskan dari sudut tadi tu theoretical, jelaskan gunakan metodologi, gunakan AMOS, gunakan case study, gunakan AHP dan sebagainya. Dan last kali ni adalah kita nak cerita pasal implication, bagaimana benda ni dapat memberi manfaat supaya industri dapat bersaing secara ekonomi global, bersaing dari segi competition, persaingan dari segi persekitaran kerja yang baru. Jadi conclusion dia, kita dah sampai yang ketujuh ni. Kita dah sampai yang ketujuh, minta maaf. Yes, ketujuh. Tesis 1 dengan tesis 7 kita buat kesimpulan. Ni kesimpulan bagi kita yang dah bedah Kalau yang siapa yang mendengar video ni bersama-sama melihat slide, kita dah 7 kepentingan kajian, kita boleh simpulkan satu. Yang pertama, dia mulakan kami semua maksudnya ambil kelebihan dan kekurangan bagi setiap tesis. Kita ambil sekarang ni as the total. Perenggan pertama ditulis secara umum supaya memberi fokus kepada objektif kajian kita secara umum. Perenggan pertama tu ditulis apa kepentingan kajian kita secara umum selari dengan objektif utama kajian. Itu perenggan pertama. Perenggan yang kedua menceritakan dari segi aspek theoretical ataupun perspektif akademik. Theoretical. Perenggan yang kedua cerita aspek metodologi, dari segi aspek metodologi. Perenggan yang pinggan yang keempat cerita dari sudut practically ataupun dari segi kepada organisasi dan sebagainya. Yang terakhir boleh kita extend daripada practically tadi, nama dia implications. Implication maksud secara luas dari segi konteks politik, ekonomi, sosial dan teknologi. Jadi kita boleh yang terakhir itu kita boleh juga cerita dari segi lebih luas ataupun kita buat conclude. Okay. Jadi pusing-pusing balik, begitulah bedah kita. Belajarlah pemilihan ayat, permulaan ayat, pengikat ayat, bagaimana menulis. So 7 ni sebenarnya dari segi asas dah cukup dah.
dan tak boleh bagi alasan dah yang mendengar ni tak boleh nak buat kepentingan kajian. Okey, nanti kita ada siri 3 dengan Pakcik tambah sedikit beberapa tesis dalam bahasa Melayu supaya kita memperkasakan lagi macam mana nak tulis kepentingan kajian. Tak ada benda apa lain yang Pakcik harapkan dan sebagainya. Untuk level 2 ni semua orang boleh menulis. Kita dah pergi pada latar belakang, pernyataan masalah. Ini yang ketiga kepentingan kajian. Okey, kita tak nak jadi macam level 1, nak jelaskan dari segi apa, what and how, why. Tapi lebih sekarang ni adalah tulis dan tulis. Okey, minta maaf ada kekurangan mana-mana dalam sana sini dalam Pakcik menyampaikan kita yang ke siri yang keempat ni. Okey, mohon maaf atas kesilapan kekurangan menyebut perkataan bahasa Inggeris tak betul dan mungkin tersangkut-sangkut pelet dan sebagainya. Pakcik mohon maaf atas segala kekurangan. Kita bertemu lagi untuk siri yang akan datang. Didoakan semoga semuanya terus konsisten dan bersemangat. Okey, kalau ikutkan kita ni hari Khamis dan kita ada cuti yang panjang juga kan. Selamat juga bercuti lah sambil tu ulang kaji, kita cuti merdeka. Okey, semoga semuanya terus sukses. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.